Okey, kalau diet nak sihat tadi, bolehkah kalau saya diet nak sihat tapi saya tak bersenam? Kita bersenam adalah untuk menjaga kesihatan lah, especially menjaga kesihatan jantung, untuk menjaga kesihatan kita lah, bukan untuk kurus semata-mata. Semuanya dalam Senang Faham. Okey, bertemu kembali Senang Faham minggu ini. Banyaklah topik kita bincangkan dan sekarang pun kita dah masuk tahun 2024. Tak terlambat lagi untuk kita bercakap berkenaan dengan apa juga azam ke, wawasan ke, impian ke, apa yang korang nak jadi untuk tahun 2024. Dan antara yang paling banyak sekali carian berkenaan dengan azam 2024 ni ialah untuk diet. Tapi kadang-kadang azam nak diet ni, bila kita tengok ni adalah azam yang selalu di carry forwardkan dari tahun ke tahun sampai tak tahulah azam tercapai ataupun tidak. Dan saya bawakan kepada anda hari ini di studio Senang Faham untuk kita bercakap diet ini dengan cara yang betul, untuk kita pastikan azam ini tercapai dengan jayanya. Saya bawakan kepada anda Puan Suraini Wahab, pakar nutrisi kita. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Okey, diet Okey diet. Okay. Agak-agak rakyat Malaysia ni diet menjadi ke tidak sebenarnya? Okey, diet ni dia ada sangat banyak dia punya maksud lah. So ada yang diet nak kurus, ada yang diet nak sihat, ada yang diet sebab penyakit. So diet yang kategori macam mana yang kita nak bincangkan ya? Okey, banyak pasal diet. So kita nak cakap pasal diet 2024 ni lah azam yang saya kata carry forward tadi. Betul lah, ramai saya pun nak diet juga sebab nak sihat lah katanya. Tapi sebab ni nak jaga badan sebenarnya. Okey, kalau bercakap soal diet ni, kalau kata kita nak diet yang paling tepat sekali untuk kita lakukan, khususnya untuk tahun ni, apa paling tepat sekali kita nak buat? Okey, kalau kita cakap tentang diet untuk turunkan berat badan lah. Alright. So yang paling tepat adalah pertama kita kena tahulah sebenarnya kita nak diet untuk turunkan berat badan tu berapa kilo berat badan kita nak turun. Lah. Ada target. Dan kita kena tahu sebenarnya apa yang menyebabkan kita ada masalah berat badan. Sebab bila kita nak diet, maksudnya kita tahulah kita ada masalah berat badan kan. Tapi apakah faktor? Kita kena faham dulu apa dia faktor yang menyebabkan kita ada isu berat badan. Okay. Sebab kita tak boleh macam saya nak diet dan apa kita nak buat sebenarnya. Macam tu. Tak boleh nak suka-suka hatilah. Ada SOP dia lah. Ada cara lah. Dia macam kita kena tahu prioriti kita kat mana. Sebab kadang-kadang bila kita diet, ada ramai orang diet sebab mungkin ikut-ikutan. Okey. Ni trend tu sekarang. Diet ikut-ikutan. Ke bukan? Ke diet ni bermusim sebenarnya? So diet dia bermusim, tapi dia musim tu dia tak kira musim. Tapi biasa orang akan cakap nak diet bila normally lah bila kalau perempuan bila nak kahwin kan, ataupun bila okay, bila nak reunion, ataupun bila orang kata awak ni macam dah nampak gemuk sikit, kita mula saya nak kena diet. Bila nak reunion ini first time saya dengar nak diet sebab reunion. Okey, tapi dah Puan sebut pasal perempuan lah kebanyakannya. Tapi dalam realiti Puan sebagai pakar nutrisi kan, dalam isu diet ni siapa yang paling titik berat kan? Selain perempuan sudah tentulah. Tapi selalu yang bermasalah bila bab diet ni. Bermasalah maksudnya masalah nak diet ke atau memang nak konsisten, nak disiplin? Okey, yang selalu bila kita buat program lah, atau program-program diet ataupun ubat-ubat diet, produk-produk diet yang akan datang semua kebanyakannya perempuan. Okey. So bila kita fikir sebenarnya perempuan ni lebih concern ke ataupun lelaki tak concern ke, itu kita belum ada, saya rasa tak ada kajian lagi lah nak tengok sama ada perempuan atau lelaki yang lebih concern. Tapi normally wanita lebih concern untuk nak menurunkan berat badan lah. In a way lelaki dan perempuan untuk kita fahamkan, kalau soal betul-betul diet ikut cara betul, tapi yang susah sekali untuk kita dapat kesan tu, adakah sebab kita tahu kadang-kadang orang kata wanita atau perempuan ni bila dah bersalin, bila dah kahwin susah nak kuruskan badan. Itu betul ke perkara tu sebenarnya? Okey, kalau ikutkan kita punya badan lah sebenarnya kalau ikut kita punya, kita panggil basal metabolic rate ataupun kadar metabolisme asas, of course lelaki dia lebih tinggi berbanding dengan wanita. So maknanya dari segi membakar lemak efisien lebih efisien, lelaki lebih banyak
banyak membakar lemak berbanding dengan wanita. Itu disebabkan oleh beberapa perkara, antaranya adalah peratus otot dan peratus lemak. So, kalau kita tengok dari sudut berat badan, wanita lebih tinggi peratus lemak sebab salah satu daripadanya adalah untuk persediaan untuk mengandung dan menyusu kan. Jadi kalau dikira dari segi senang ke tak turun berat badan, of course wanita lebih susah sikit nak turun berat badan compare dengan lelaki lah. Tapi boleh lah. Boleh. Okey. Tadi Puan ada sebut soal kita kena tengok faktor kita kenapa contoh berat badan naik dan sebagainya. Apa lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan diet kita ni silap, akhirnya gagal, akhirnya kita carry forward lagi untuk 2020 yang akan datang? Okey. Sebenarnya yang pertama, yang paling penting adalah kita goal. Maksudnya ada matlamat lah. Dan biasanya matlamat tu kecil. Sebab bila kita nak diet ni, dia ada macam-macam halangan tau kan. Kawan lah, saudara mara lah, makanan sedap depan mata lah, social media especially kan. Dan especially makanan-makanan viral kan. So kita mula lupa sebenarnya saya ni tengah diet. Macam tu lah. So, cheat day tiap hari ni. Cheat day every day kan. So bila matlamat kita kecil lah, jadi dia tidak dapat menghalang the barrier ataupun halangan kita tu kita tak boleh menghalang kita lah. So of course yang pertama, tujuan utama tu untuk apa. So kita kena faham lah sebenarnya kita nak turunkan berat badan ni, kita nak diet ni sebenarnya untuk apa. So kena ada matlamat yang jelas. Supaya ada motivasi yang jelas juga lah. Supaya ada motivasi yang jelas. Okey, bercakap soal diet kita nak kurus, saya ambil contoh satu, diet untuk kurus dan satu juga diet untuk sihat. Kadang-kadang ada yang berkongsi diet tak perlu makan nasi pun. At the end of the day, masuk hospital sakit. Adakah diet yang betul tu kalau tak nak makan nasi sebab katanya nasi ni karbohidrat tinggi yang punca jadi badan besar sebagainya? Ke ni satu salah faham yang perlu kita fahamkan hari ni? Okey. Pertama sekali kita kena faham badan kita ni perlukan apa. So kita ada 3 komponen utama dalam makanan yang membekalkan tenaga lah. So yang kita cerita yang basic lah. Okey, yang pertama adalah lemak, karbo dan juga protein. Which is kalau kita tengok dalam pinggan kita ada nasi kan, ada karbo, which is protein adalah ikan ataupun daging ataupun sayur, dan juga lemak lah. Okey, dan kita ada komponen sayur. So biasanya orang tak nak ambil karbo, orang tak nak ambil nasi ni sebab karbo lah. Dan kita kena faham karbo tu dia ada banyak sangat komponen yang lain. Contohnya makanan-makanan kita yang bergoreng, kuih muih, tepung kan, ataupun minuman-minuman bergula, itu adalah juga termasuk dalam kumpulan yang tadi itulah, yang karbo tadi. So kenapa orang selalu kata saya tak nak makan nasi lah, sebab saya nak jaga supaya karbo saya tak tinggi kan. Pertama adalah mungkin salah faham ataupun salah information, sebab terlalu banyak sangat information di media sosial, kadang-kadang menyebabkan kita keliru ataupun mungkin ikut-ikut orang kan. Ada orang dia buat diet macam ni, dia kurus, dan kita pun cuba untuk nak ikut lah. So pertama yang sangat penting adalah kita kena faham diri kita, dan yang kedua adalah kena ada ilmu yang betul lah untuk kita nak menjalan nak join program diet ni lah. Tak boleh main langgar je. Dia kalau kita langgar tu dia ikut lah, kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Tapi Puan sendiri adakah jumpa macam klien Puan atau passion Puan yang dia jumpa Puan pasal diet, tapi sebenarnya Puan dah nampak dah awal-awal cerita dah nampak salah dia? Kebanyakannya memang macam itulah. Semua tak ada kefahaman yang jelas. Kefahaman yang jelas dan tidak disesuaikan dengan diri kita. Sebab kalau kita nak diet tu adalah konsisten, nak jadikan lifestyle. So the best diet is actually kita punya lifestyle lah, cara hidup kan. So kalau macam kita tak ubah cara hidup, kita cuma ubah bulan ni saya nak diet, saya tak nak makan nasi. Tapi adakah itu cara hidup yang kita nak jalani, the whole life kan? Of course kalau kita tak mampu, then once kita go back to kita makan nasi, dan of course kita akan naik balik lah. Okey, kalau diet nak sihat tadi, boleh ke kalau saya diet nak sihat tapi saya tak bersenam, adakah membantu? Okey,
kita bersenam adalah untuk menjaga kesihatan lah, especially menjaga kesihatan jantung, untuk menjaga kesihatan kita lah, bukan untuk kurus semata-mata. Memang boleh kalau kita nak diet, tak nak bersenam, kalau kita follow lah macam kurangkan kalori, kita boleh kurus. Tetapi adakah kita sihat? So itu dia punya kaitannya lah. Dan macam tadi saya dah cakap tentang basal metabolic rate ataupun kadar metabolisme asas, di mana mereka yang punya otot yang lebih banyak, dia punya kadar pembakaran lemak lebih tinggi. So maknanya bila dia dah kurus dengan otot yang banyak, so dia susah untuk naik balik berat badan. So itu menunjukkan salah satu daripada pentinglah kenapa kita nak kena bersenam dan pilih senaman yang betul. Memang betul-betul kena faham body kita macam mana kan? Betul. Okey, tadi ada sebut soal minum air manis. Sebab ni satu juga perkara orang kata cut sugar. Tapi betulkah kita perlu cut sugar total ataupun kena ambil lah sedikit supaya ada gula tenaga untuk badan kita? Okey. Tenaga gula dia bukannya datang daripada gula semata-mata. Okey. So kita kena fahamlah. Ramai orang kata macam saya kalau tak minum gula badan saya menggigil kan. Tu kadang-kadang saya punya alasan. Menggigil tu one of the factor adalah sugar withdrawal symptom. So maknanya bila kita selalu minum gula atau makan makanan yang manis, bila kita tak makanan manis, so badan kita craving for, kita crave, kita nak benda yang manis. Automatic lah. So after a few days kita kurangkan gula ataupun kita tak ambil gula, so badan kita akan adapt dengan situasi itulah. So kalau kita nak kata kalau saya tak minum gula jadi saya tak ada tenaga, tapi kalau kita makan nasi, kita makan roti, still ada tenaga sebab nasi atau roti itu hasil akhir dia juga adalah gula, which is akan digunakan oleh badan kita jugalah. Okey, baik. Satu pemahaman jelas. Sikit lagi pun nak tanya soal cheat day tadi. Ini berkaitan dengan diet juga. Selalu cheat day ini orang kata satu hari bolehlah, kata selalu weekend cheat day nak pergi makan dengan kawan-kawan semua kan. Tapi betul ke cheat day itu satu hari yang khusus ke ataupun sepanjang hari kita diet tu boleh je cheat day dalam sela waktu yang ada? Okey, apa maksud cheat day? Sebab kadang-kadang saya macam tak setujulah dengan cheat day. Cheat day tu adalah kita menipu kan, nak tipu siapa sebenarnya? So bagi saya, enjoy your food lah. Maksudnya nikmati hidangan anda. So saya selalu tekankan konsep kita adalah 80-20. So 80% kita makan so-called healthy dan 20% tu yang not so unhealthy. So kita boleh enjoy kita punya makanan lah. So kenapa kita cheat day? Because kita cuba untuk nak kawal tau. Maksudnya ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. So bila kita kawal, so kita akan ada satu macam, biasalah orang kalau larang itu yang kita nak buat kan. So there's nothing macam saya tak boleh makan, tiba-tiba cheat day saya nak makan, so kita akan makan the whole thing. Masalah juga tu nanti. Okey Puan, sikitlah untuk tahun baru, selain daripada kita tekankan azam nak jaga, nak diet sebagainya, apa lagi perlu kita top up supaya azam ini menjadi satu azam yang betul-betul hebat nanti? Okey, biasa kalau kita nak diet ni, yang pertama macam saya cakap dululah, kita kena sedar diri. So maksudnya kita kena tahu apa masalah kita. So self awareness lah, itu yang paling penting. So contohnya kita kena, kadang-kadang kita kena lihatlah the whole 2023. So apa yang kita dah buat dengan diet kita, so kat mana silapnya, apa yang kita perlu betulkan kan. So itu yang pertama lah. So yang kedua, of course kita kena ada goal ataupun matlamat yang jelas. Dan yang ketiga, mesti kena ada plan of action. Sebab kita ada matlamat tapi tak ada plan of action, so tak akan ke mana lah. Kan? Okay. Dan seterusnya kita kena identify apa sebenarnya faktor yang menghalang. Of course yang paling last adalah cari circle ataupun support lah. Sama ada kawan ataupun circle geng-geng yang boleh sama-sama kita capai kita punya matlamat tu. Itu yang penting. Ataupun boleh jumpa Puan Suraini ada depan kita ni. Terima kasih Puan Suraini, pakar nutrisi kita hari ini. Semoga kita berjaya dan juga faham berkenaan dengan diet yang betul supaya kita tidak tersasar ataupun silap dan menjadikan kita punya azam ini dibawa lagi ke tahun hadapan. InsyaAllah tidak. Tahun ini kita fokus untuk menjadi seorang yang sihat dan juga luar dan dalam sihat, insya-Allah. Jadi kepada anda, terima kasih kerana menonton Senang Faham. Make it short, make it sweet. Jumpa lagi topik yang akan datang. Bye-bye.